Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Salam pertemuan dalam program Hamba Ilahi. Dan pada petang ini kita nak sambung membaca, menghayati, meneliti daripada karangan Imam Nawawi, kitab Al-Adhkar beliau. Sebelum kita bermula, apa kata sama-sama kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. آمين آمين يا رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. أهلا أهلا Ninda Anis, Iza Salik, Fauzan Muhammad, Nur Hayati Sulaiman, Marwani Ahmad, Anita Maizan, Hasna Hussein, Bunga Lawang, Ana Sukaimi, Jamilah Ehsan, Rodita binti Uthman, Gali Spirit, Zaliha Kamaruddin, M. Nasir Harun, Faridah Ismail. Kemudian ahlan-ahlan, terima kasih Kak Jamilah Ehsan, Siti Zubaidah, Karimah binti Abu Bakar, Rahila Junaid, Zabariyah, Gali Spirit, Marlin Soni, Hajarah Zai, dan juga Ija Rahman, Kamiza Muhammad Amil, Rubi, Fozibah Manaf, dan juga Zabariyah serta Samsarina Saifuddin. Kita telah tiba sampai muka surat 377. Muka surat 377 masih lagi pada bab permusafiran. Dah lama kita tak baca, lebih kurang 8 hari kita tak dapat bersama kerana saya pun tak berapa sihat, dan masih ke hari ini belum sihat sepenuhnya. Doakan moga-moga Allah anugerahkan kesembuhan dan juga Allah anugerahkan kesihatan dan afiat kepada setiap daripada kita. Imam Nawawi daripada hadis yang ke-601 membawa tajuk bahawa kalaulah kita nak bermusafir, kita nak melakukan sesuatu perjalanan, bagus untuk meminta nasihat, meminta wasiat daripada orang-orang soleh, supaya nasihat itu boleh dijadikan bekalan, supaya nasihat itu boleh dijadikan sebagai pedoman dan juga sebagai amalan. Imam Nawawi membawa riwayat, kata Imam Nawawi, sunnah meminta wasiat daripada orang soleh. Bab yang kelima. Kita baca balik, saya rasa dah baca ni, kita baca balik bab yang kelima. Maka sunnah meminta wasiat. Wasiat bererti nasihat ataupun meminta pesanan daripada orang-orang yang baik. Imam Nawawi mengambil dalil yang daripada riwayat 601, kata Imam Nawawi, rawaina, kami telah meriwayatkan daripada kitab Imam Tirmizi dan juga Ibnu Majah daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa seseorang telah datang bertemu dengan Nabi. Seseorang telah datang bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu riwayat ini ada dinukilkan juga oleh Ibnu Nasai, Imam Nasai, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan juga dalam Musnad Ahmad. Maka ada seseorang telah datang berjumpa dengan Nabi SAW. Dia kata, wahai Rasulullah, aku nak bermusafir, aku nak pergi untuk perjalanan yang jauh. Maka oleh kerana itu berwasiahlah kepadaku, beri aku sesuatu pesanan.
sebab nak bermusafir, nak pergi. Zaman dulu lagi lah musafirnya berhari-hari, berbelas hari. Macam contoh perjalanan daripada Mekah nak pergi ke Syam ataupun nak pergi ke Syria, zaman itu memakan masa 40 hari perjalanan yang jauh. Nabi sendiri daripada Madinah ke Tabuk 15 hari perjalanan. Maka perlukan nasihat, pesanan. Maka apa nasihat Nabi beri? Nabi bersabda, alaika, hendaklah engkau melazimi bitaqwallah, dengan takut kepada Allah. Takut kepada Allah, lagi-lagi dalam permusafiran. Yang kedua Nabi pesan, wa takbiri ala kulli syaraf, dan setiap kali engkau berada di tempat yang tinggi, ucapkan Allahu Akbar. Itu je pesanan. Pesanan dia adalah hendaklah bertakwa kepada Allah, dan ketika mana berada di tempat yang tinggi, ingat Allah, iaitu ucapkan takbir Allahu Akbar. Lalu kalaulah pada perkara-perkara yang kecil kita boleh ingat Allah, semestinya pada perkara yang besar lagi-lagi kita akan ingat Allah. Maka ketika mana orang itu nak berangkat pergi, maka Nabi doakan untuk dia. Lalu doa ni kita boleh baca kalaulah kita nak mendoakan untuk orang yang sedang bermusafir. Apa nak doa Nabi untuk dia? Allahumma tuwi lahul bu'ud wa hawwin alaihi safar. Ya Allah, perjalanan dia yang jauh dekatkan, dan permudahkanlah untuknya safar dia, perjalanan dia. Lalu Nabi minta perjalanan yang jauh agar dipendekkan, agar didekatkan, dan yang kedua Nabi SAW doakan agar dipermudahkan. Kerana pemusafiran, canggih macam mana sekalipun, safar itu sebenarnya meletihkan. Kita naik flight sekalipun, kita naik apa sekalipun, ianya tetap meletihkan. Nabi SAW bersabda dalam hadis, as-safaru qit'atun minal azab, permusafiran adalah satu jenis daripada azab, siksaan, daripada sudut ia meletihkan. Canggih macam mana pun, ia tetap ada keletihan serba sedikit. Maka Nabi doakan agar dipermudahkan dan agar dipendekkan perjalanan. Bab yang keenam adalah Nabi SAW punya hadis yang berikut ini Imam Nawawi jadikan sebagai dalil bahawa sunnah untuk memberi wasiat kepada orang-orang yang bermusafir. Ini lebih kurang sama dengan bab yang kelima. Dan pada waktu itu minta dia agar mendoakan untuk kita di tempat-tempat yang suci. Contohnya orang tu nak pergi Masjid Al-Aqsa ataupun Masjid Nabawi ataupun Masjid Al-Haram ataupun tempat yang baik. Lalu bila dia nak pergi tu, kita minta dia doa untuk kita di tempat yang baik tersebut. Lalu adakah boleh begitu? Bahkan disunatkan, kata Imam Nawawi. Lalu kalaulah orang tu pergi ke tempat yang baik, kita minta dia, jangan lupa aku dalam doa, jangan lupa untuk doakan untuk aku di tempat sekian-sekian, maka daripada sudut perbuatan itu adalah digalakkan. Ini berdasarkan amalan Nabi SAW dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata Imam Nawawi, kami riwayatkan di dalam Sunan Abu Daud, dalam Sunan Tirmizi dan selainnya, banyak lagi kitab-kitab yang lain, bahawa Umar bin Khattab pernah berkata, aku telah meminta izin kepada Nabi untuk melaksanakan ibadah umrah. Ini selepas daripada pembukaan kota Mekah. Lalu dia minta izin untuk buat umrah. Pada waktu tu Nabi tak ikut bersama, sebab Nabi SAW punya umrah adalah sebanyak 4 kali sahaja selepas daripada Nabi berhijrah ke Madinah. Maka dia minta izin kepada Nabi untuk melaksanakan umrah. Maka baginda kata, boleh, tak ada masalah, silakan. Kemudian sebelum dia pergi, maka Nabi SAW bersabda dengan satu ucapan yang mana dijadikan sebagai dalil oleh Imam Nawawi. Sabda Nabi, la tansana ya ukhayya, ataupun ya akhi. Sebentar, ya ukhayya, barisnya adalah ukhayya, yang kha tu baris atas, bukan baris bawah. Kemudian ya ada sabdu, ya pun baris atas. Maka Nabi SAW bersabda, la tansana, jangan lupakan kami, ya ukhayya, wahai saudara kesayanganku, min doaik, dari dalam doamu. Jangan lupa doakan aku nanti kat Mekah. Lalu Nabi SAW bersabda begitu.
Maka di sini tak disebutkan tentang jawab kata-kata Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bila dia dengar Nabi panggil dia sebagai Ukhayya, sahabat, saudara baik ataupun saudara rapat, saudara kesayangan. Akhi maksudnya saudara. Ini isim tasghir, Ukhayya maksudnya saudara kesayangan. Kata Umar bin Khattab, ma uhibbu, dalam riwayat yang panjang, cuma di sini Imam Nawawi tak bawakan. Kata Umar bin Khattab, ma uhibbu annali biha ma tala'at alaihi syams liqaulihi ya Ukhayya. Maka aku tak rela untuk ditukar perkataan Nabi ya Ukhayya, wahai saudara kesayanganku, dengan apa-apa benda, walaupun seluruh dunia sekalipun. Seluruh dunia sekalipun dia tak sanggup nak tukar semata-mata nak mendapat semata-mata untuk pertukaran perkataan ya Ukhayya tadi, kerana Nabi panggil dia saudara kesayangan. La tansana ya Ukhayya min du'ai, sabda Nabi, jangan lupa kami wahai saudara kesayanganku dalam doa kamu. Begitu juga dalam riwayat yang lain datang dengan lafaz asyrikna ya Ukhayya, sama juga kha berbaris atas, bukan akhi. Asyrikna ya Ukhayya fi du'ai, sertakan kami dalam doamu wahai saudara kesayangan kami. Lalu daripada perbuatan Nabi yang mana meminta kepada Umar bin Khattab supaya mendoakan Nabi di Mekah, Imam Nawawi jadikan riwayat itu sebagai dalil boleh untuk kita minta orang mendoakan kita di tempat-tempat yang baik. Tak semestinya 3 masjid, apa-apa tempat yang baik. Imam Ibn Allan bagi contoh tempat-tempat yang baik seperti 3 masjid, Masjid Nabawi, Masjid Haram dan Masjid Al-Aqsa. Wa mawaqifun nusuk, begitu juga tempat-tempat haji seperti Arafah, seperti Muzdalifah, Mina dan lain-lain. Dan wa nahwi zalik, apa-apa pun tempat yang baik, kita boleh minta dan kita boleh kirim doa untuk orang itu mendoakan kita. Nah, kerana Nabi SAW pun berbuat begitu. Bab yang ke-7 adalah zikir ketika menaiki kenderaan. Yang ini kita akan sambung esok insya-Allah, sebab saya nak kena pergi ke Ampang jauh sedikit. Hujan pun dah hujan. Lalu kita sambung nanti esok insya-Allah. Malam ni saya tak pasti akan ada ataupun tidak, kita tengok pada situasi. Kalau sempat saya akan buat insya-Allah. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.